selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian dan selamat datang kembali di podcast bersama saya, host untuk episode kali ini iaitu bernama Rakul Gunda. Dan di sini podcast kali ini tajuknya iaitu peranan teori perkembangan dalam membentuk pendidikan holistik pada abad ke-21 di Malaysia. Dan saya tidak berseorangan dalam podcast kali ini. Saya mengundang dua tetamu yang hebat. Dan tanpa basa-basi, mari kita perkenalkan tetamu di sebelah saya, iaitu Cornelius. Boleh perkenalkan sedikit sebanyak tentang anda? Okey, jadi terima kasih kepada host kita, Rakul Gunda. Jadi saya Cornelius Lingga daripada kelas PJ 184. Jadi ini merupakan tahun kedua saya di FPG Keta dan sem pertama untuk degree lah. Jadi saya akan memberikan sebanyak idea yang saya boleh untuk podcast kali ini dan terima kasih kerana sudah menjemput saya. Okay. Terima kasih juga Kon kerana sudi. Dan di sebelah kiri saya ada seorang GPP iaitu Glenn David. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah menjemputlah saya ke dalam podcast pada kali ini. Okey, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Okey, nama diberi Glenn David dan merupakan pelajar daripada kelas PJ 184 dan seorang pelajar juga untuk Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Jadi dalam podcast kali ini saya cuba menyumbanglah ataupun memberi sedikit sebanyak maklumat atau idea yang saya ada. Okey. Disebabkan jadi tanpa seperti yang kamu orang tahu, dalam episod kali ini kita akan berbincangkan tentang bagaimana teori perkembangan kognitif, sosioekonomi, sosioemosi dan fizikal yang dapat membantu guru memahami murid secara menyeluruh. Dan semestinya itu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan seperti yang saya yakin kedua tetamu saya tahu, FPK. Dan FPK ni dia juga menekankan tentang JRIS kan, jasmani, emosi, rohani dan intelek dan sosial. Selain daripada itu, episod kita juga pada kali ini kita akan melihat bagaimana teori-teori ini menyokong kurikulum standar sekolah rendah ataupun singkatan dia KSSR dan serta prinsip falsafah pendidikan guru. Jadi kalau ada FPK mesti ada FPG. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita pergi kepada domain kognitif. Okey, terima kasih kepada Rakul Gunda selaku host kita dalam podcast kali ini. Jadi dalam domain kognitif ni, teori yang saya pilih itu semestinya teori perkembangan kognitif John Piaget. Jadi menurut John Piaget ni, kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Jadi kita boleh faham di sini proses ini berlaku melalui 4 tahap perkembangan, iaitu dari sensori motor, praoperasi, operasi konkret dan terakhir iaitu operasi formal. Jadi dalam konteks pendidikan di Malaysia pula, teori Piaget ini jelas diaplikasikan dalam pelaksanaan KSSR dan KSSM yang menekankan pembelajaran berasaskan inquiry, penerokaan dan penyelesaian masalah. Jadi saya boleh ambil contoh dari dalam mata pelajaran sains, murid tidak hanya menghafal fakta tetapi digalakkan menjalankan eksperimen dan membuat hipotesis. Jadi ini seiring dengan prinsip konstruktivisme, iaitu di mana murid dapat membina kefahaman melalui kefahaman sendiri melalui proses asimilasi dan akomodasi. Jadi pendekatan ini turut mendukung Penyata Razak, iaitu Penyata Razak 1956 yang memperjuangkan pendidikan menyeluruh untuk semua rakyat tanpa mengira kaum dan dengan memberi tumpuan kepada pemikiran kritikal dan logik. Dari konteks PPPM 2013 hingga 2025 pula, anjakan pertama juga menyuruh agar setiap murid ini
menguasai kemahiran berpikir aras tinggi yaitu KEBAT yang kita tahu sekarang lah di setiap kelas yang diaplikasikan. Jadi yang secara langsung mencerminkan juga teori Piaget ini. Jadi supaya seorang guru atau kita lah sebagai bakal seorang guru perlu mempunyai pemahaman teori ini dapat membantu kita menyesuaikan lagi PDP mengikut tahap kognitif murid agar tidak berlaku beban intelektual, sebaliknya menyokong pembelajaran progresif dan menyuarakan kepada setiap murid-murid dalam kelas, sekaligus menyokong dan memotivasikan diri kita lagi untuk mengajar murid-murid tersebut. Okey, jadi dia lebih kepada macam kita dalam pembelajaran tu mesti ada aktiviti supaya murid-murid boleh belajar dalam aktiviti itu. Yes, tepat sekali. Dia mendorong murid untuk ataupun engage murid lah untuk lebih belajar, tertarik kepada kita untuk mengajar. Okey. Apa saya sangat setuju dengan apa yang diberikan kepada kamu, apa yang diberikan oleh kamu. Jadi seterusnya baik kita terus pergi kepada domain yang kedua iaitu sosio emosi. Jadi Cornelius, boleh anda mengulas sedikit sebanyak tentang apa itu sosio emosi? Okey, jadi terima kasih kepada host kita Dr. Gunda. Jadi bagi saya untuk kita melihat domain ini kita haruslah meneliti melalui teori yang saya pilih itu teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Jadi Erik Erikson menyatakan bahawa dalam teorinya menyatakan bahawa yang setiap individu ni mereka akan melalui 8 peringkat perkembangan emosi dan sosial lah. Jadi setiap peringkat ni dia mempunyai konflik psikososialnya tersendiri lah yang perlu diatasi untuk membentuk personality yang sehat dan stabil. Jadi boleh kita lihat dalam konteks pendidikan murid sekolah rendah ni kita sering melihatkan mereka selalu berkonflik atau berada dalam peringkat industri dan inferiority lah, di mana mereka ni murid ni mereka perlu diberi peluang untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mendapatkan pengiktirafan daripada guru, rakan-rakan dan keluarga lah dan orang terdekat lah juga. Jadi sebagai contoh lah, guru ni dia boleh melibatkan murid dalam aktiviti berkumpulan. Sebagai contoh buat projek RBT kah ataupun melaksanakan sukan neka atau sukan tahunan lah yang sering kita perlihatkan di sekolah rendah. Jadi melalui cara-cara ni kita dapat macam mana kita dapat menggalakkan murid-murid ni untuk bekerjasama sesama mereka dalam pada masa yang sama, menghormati pandangan rakan-rakan mereka lain serta membina rasa harga diri lah. Saya pada itu juga peran guru ni dia sangat penting. Dia bukan saja sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing sasiah dan emosi lah murid. Jadi ini sejajar ataupun selari dengan FPG iaitu Falsafah Pendidikan Guru yang menekankan sifat penyayang, empati dan kebijaksanaan dalam mendidik. Jadi selain itu juga teori Erikson juga dia membantu guru untuk memahami isu seperti tekanan emosi, keyakinan diri dan hubungan sosial dalam kalangan remaja yang semakin mencabarlah pada era digital pada masa kini. Jadi pendekatan seperti ini dia membantu untuk menyokong mencapai matlamat karamah insannya seperti yang ditegaskan dalam ucapan Menteri Pendidikan pada tahun 2024, iaitu beliau mengatakan untuk melahirkan insan berilmu serta berakhlak dan berempati. Oh, jadi maksudnya di sini guru ni dia macam kita punya dalam bahasa Inggeris role model. Ya, kita ni sebagai role model di mana guru ni dia memberikan dia menunjukkan sifat yang baik kepada murid-murid mereka untuk diteladani lah. Supaya murid boleh contoh apa yang guru tunjuk lah. Ya. Okey. Jadi itu merupakan teori domain sosio emosi yang kamu ulaskan tadi. Ya, okey. Jadi secara teori yang sangat saya pun setuju dengan teori ulasan kamu sebab guru kita sebagai bakal guru
perlu membimbing anak muda Ya, betul. supaya untuk masa hadapan negara ataupun masa hadapan keluarga mereka juga. Ya. Okey, betul. Jadi mari kita masuk kepada domain yang ketiga, iaitu domain fizikal. Saya pasti Glenn sebagai JPP dalam biro kesukanan. Jadi saya pasti kamu tahu sedikit sebanyak ataupun tahu segala tentang domain fizikal ni. Boleh bagikan apa pendapat kamu tentang domain fizikal? Pendapat saya dalam domain fizikal ni, kita boleh lihat dari segi teori tugas perkembangan Habis Hertz, tak silap saya. Atau dia menyatakan bahawa setiap individu ni dia perlu memenuhi tugasan perkembangan tertentu berdasarkan peringkat umur. Jadi tugasan ini merangkumi dari aspek fizikal, emosi, fizikal, sosial dan psikologi. Jadi kita boleh ambil contoh anak-anak pada usia sekolah rendah ni kan perlu menguasai kemahiran motor asas seperti berlari, melompat dan membaling. Manakala remaja perlu belajar menjaga kesihatan fizikal serta mengurus diri dengan baik. Jadi dalam konteks pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolah ni kan, teori ini diterjemahkan melalui aktiviti fizikal yang berperingkat. Sebagai contoh, latihan koordinasi motor, permainan berpasukan dan aktiviti regangan. Jadi guru ni perlu memastikan lagi aktiviti ini sesuai dengan keupayaan perkembangan murid agar mereka tidak tercedera dan kekal motivasi. Jadi macam apa yang saya faham, fizikal pun memainkan peranan juga. Betul? Untuk macam ada slogan tu apa, otak cergas badan sehat. Ya. Badan sehat otak cergas. cerdas, minda cerdas, badan cergas. Jadi slogan tu sangat berkait rapat dengan Betul. apa yang domain fizikal ni lah. Ya. Jadi patutlah Jeris dia menekankan J iaitu jasmani. Okey. Sangat ulasan yang sangat bernas dekat sana. Saya percaya kamu boleh sebagai GPP Biro Sukan boleh membawa IPG dia maju ke hadapan. Ya. Jadi setelah membahas ada 4 domain tadi, 4 ke 3 domain tadi, maafkan saya. Jadi saya tanya kepada Kon lah, apa kesimpulan yang kamu dapat buat tentang ulasan daripada Glenn ataupun ulasan daripada kamu sendiri? Okey, jadi dapat saya simpulkan dengan 3 domain tersebut yang apa kita dah bincangkan. Jadi sebagai kesimpulannya lah untuk teori Piaget, Erikson dan Harvey Hertz tadi, mereka ni saling melengkapi lah dalam membentuk pengajaran yang menyeluruh lah serta membantu dalam PDP. Pada masa yang sama juga, guru yang memahami akan tiga teori ni ataupun ada banyak lagi lah, tapi yang kita tekankan 3 ni, guru yang mampu memahami teori ni dia mampu untuk menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan perkembangan murid dan memastikan pembelajaran PDP tu dia lebih bermakna lah. Okey. Jadi dari situ kita boleh lihat lah, kita boleh jadi satu refleksi kita sebagai seorang bakal guru, iaitu di mana kita boleh mendapati bahawa teori perkembangan ni bukan sekadar teori asas. Jadi dia juga merupakan satu panduan praktikal dalam mengajar dan pembelajaran dalam kelas untuk membentuk sasian murid secara holistik kan? Jadi hal ini juga dapat menepati matlamat Akta Pendidikan 1996, iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani lah, iaitu Jeris selaras dengan FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi secara akhir kata dia macam memahami teori ini, teori perkembangan ini boleh membantu guru untuk mengaplikasikan pendekatan inklusif ataupun dan berperikemanusiaan. Jadi ada slogan iaitu pendidikan untuk insan seutuhnya, yang merupakan
yang dihasilkan oleh FPK dan FPG. Ya, betul. Jadi itu saja daripada podcast kami pada episod kali ini. Terima kasih kepada Kon dan Glenn kerana kasih. sudah datang, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Momennya